Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya rasa syukur alhamdulillah, dan juga saya ucapkan terima kasih atas jemputan untuk kuliah subuh pada pagi ini. Sebab kebiasaannya slot yang saya ada setiap bulan ia adalah slot kuliah maghrib pada Sabtu minggu ketiga. Itulah selalunya. Tetapi hari ini alhamdulillah kita ada kuliah subuh alhamdulillah. Dan hari ini saya akan bincarakan dakwah dalam masyarakat majmuk ini, tetapi secara umumnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang bermaksud kamu, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah sebaik-baik umat yang lahir di kalangan manusia. Kita biasakan ayat ini. Okey, soalan yang saya nak tanya pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik? Apa yang membezakan umat Nabi Muhammad dengan umat mana-mana Nabi sebelumnya? Apa kelainan yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan mana-mana Nabi lain? Apa dia? Okey, untuk kita nak tahu jawapannya, kita baca sambungan ayat tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kamu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Betul ya? Kamu adalah sebaik-baik umat yang lahir di kalangan manusia sebab kamu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Soalan, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita termasuk ke dalam golongan khairah ummah tadi? Untuk melayakkan kita menjadi khairah ummah, umat yang terbaik, adalah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju ya? Okey, contohlah, saya bagi contoh. Kalau di sekolah ada pelajar-pelajar akan ambil SPM, insya-Allah bulan 3 nanti, bulan Mac nanti. Kalau kita tanya satu kelas ni ada katakanlah 30 pelajar, kita tanya dalam satu kelas, siapa di antara anda nak cemerlang dalam SPM? Agak-agak apa yang berlaku? Semua angkat tangan. Adakah semata-mata kerana mereka angkat tangan automatik mereka akan cemerlang dalam SPM? Tidak. Untuk mereka cemerlang dalam SPM itu, mereka kena belajar, kena buat preparation, kena buat ujian, kena buat ulang kaji. Betul kan? Setuju ya? Okey, kalau saya tanya soalan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa nak jadi khairah ummah? Kalau saya minta angkat tangan, saya yakin, saya percaya kita semua angkat tangan. Kita semua nak jadi khairah ummah. Tetapi syarat jadi khairah ummah adalah melakukan amar ma'ruf
nahi mungkar. Betul kan? Okey, nanti kita bincang sikit lagi pasal amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang, kenapa umat Nabi Muhammad diberikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar? Why? Sebab kalau kita lihat dengan mana-mana nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ada satu kelainan. Apa dia? Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat nombor 40, disebut Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Khatamun nabiin, nabi yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak nabi baru yang akan lahir? Tak ada. Ini berbeza dengan mana-mana nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Adam sehinggalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi-nabi dulu ada satu nabi lagi, at least ada nabi lagi yang akan lahir. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, tak ada nabi yang baru akan lahir. Okey, yang kedua, kalau nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya diutus untuk kaum mereka sahaja. Betul atau tidak? Dan mereka ada jangka masa. Ada jangka masa. Betul? Sehingga nabi baru lahir dan umatnya, kaumnya kena ikut nabi yang baru lahir tadi. Tapi ini berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah As-Saba, surah 34 ayat nombor 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi untuk semua manusia. Nabi Muhammad bukan diutus hanya untuk kaum dia saja, tetapi diutus untuk seluruh manusia. Malah di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Setuju kan tuan-tuan dan puan-puan? Setuju? Okey, soalannya soalan. Kalau nabi-nabi dulu diutus hanya untuk kaum mereka, sehinggalah ada nabi baru yang akan ambil alih dan mereka kena ikut nabi yang baru tadi. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila wafat dan meninggal dunia, tak ada nabi baru yang akan lahir. So siapa yang sambung kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Bila para sahabat meninggal dunia, siapa yang sambung? Para tabi'in. Bila para tabi'in meninggal dunia, siapa yang sambung? Tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada hari ini, kerja Nabi tadi, siapa yang sambung? Umat Islam. Betul kan? Umat Islam hari ini kan? Soalan. Siapa dia umat Islam hari ini? Jangan sebut kita. Sebut saya. Siapa umat Islam hari ini? Saya. Kalau sebut kita, risau sikap kita nanti. Kalau aku tak buat, adalah orang lain yang buat. Contoh, ini contoh je. Kalau saya nak bagi 1 juta ringgit, siapa nak? Oh, saya laju. Kenapa tak sebut kita? Oh, masa nak dapat duit, saya. Tetapi kalau tanggungjawab untuk berdakwah ni, kita. Okey, sebab hari ini tanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah tanggungjawab orang Islam, iaitu saya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang pasti, confirm, kita akan mati. Kita semua akan mati. Cuma tak tahu bila je. Mungkin saya yang mati dulu, mungkin. Kita tak tahu.
Mungkin pada pagi ini saya tak sempat pun sampai ke rumah. Kita tak tahu. Betul kan? Tetapi kita nak mati dalam keadaan apa? Kita nak yang terbaik. Tetapi hanya sekadar kita angkat tangan tidak menjadikan kita cemerlang dalam SPM tadi. Jadi untuk kita jadi yang terbaik, untuk jadi khairat umat yang terbaik, kena lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan secara ringkasnya, amar ma'ruf nahi munkar ni kalau saya ringkaskan saja sebab masa pun tak panjang, berdakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Setuju atau tidak? Setuju tak? Kalau kata amar ma'ruf nahi munkar artinya berdakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Tapi mungkin ada yang pertikaikan. Sebab saya bila mula-mula saya bagi ceramah tahun 2000. Ini cerita 20 tahun lepas ni. Seringkali pada waktu itu ada akan persoalkan saya, kenapa nak berdakwah dengan yang non-Muslim? Cukuplah kita berdakwah dengan orang Islam je cukup. Tak payah nak berdakwah dengan non-Muslim. Ada antara mereka bagi perumpamaan. Jangan susukan kera di hutan, anak di rumah mati kebuluran. Itu 20 tahun lepas. Bila saya cerita, kita kena berdakwah dengan orang bukan Islam. Kita ada tanggungjawab berdakwah dengan bukan Islam. Selalu saya kena tempelak. Lepas tu akan disoal, kenapa tak pakai kopiah? Kenapa tak pakai songkok? Kenapa tak pakai baju Melayu? Kenapa tak pakai jubah? Ini contoh. Tetapi dalam 20 tahun ini, saya lihat subhanallah, perubahan yang sangat ketara di kalangan masyarakat kita. Bagus. Sekarang ni kalau ada yang pertikaikan, kenapa non-Muslim termasuk, dakwah pada non-Muslim termasuk dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Jawapan ringkas saya adalah begini. Bila kita kata amar ma'ruf menyeru kepada kebaikan. Dalam surah Fussilat surah 41 ayat nombor 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kata-kata yang lebih baik daripada kamu menyeru orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bila kita berdakwah dengan orang bukan beragama Islam, apa yang kita lakukan adalah menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah itu kata-kata yang terbaik? Dan bila kita kata nahi munkar, mencegah kemungkaran, soalan, apakah kemungkaran yang paling besar yang Allah tidak akan ampunkan? Syirik. Surah Nisa surah nombor 4 ayat 48 dan ayat nombor 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah tidak akan ampunkan dosa syirik. Mana-mana dosa selain dari syirik, Allah nak ampun, Allah ampunkan. Tetapi dosa syirik Allah tidak akan ampunkan kecuali kita bertaubat, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kalau orang yang bukan beragama Islam, dosa apa yang mereka lakukan? Bagi kita lah, dosa syirik. So bila kita kata amar ma'ruf nahi munkar, dia termasuk berdakwah kepada bukan Islam, berdakwah sesama Islam. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi ringkas saja pada pagi ini, kita bincang tentang manhaj berdakwah khususnya kepada bukan beragama Islam. Boleh? Saya fokus kepada yang bukan beragama Islam, bukan sebab dakwah pada bukan Islam tu lebih penting daripada orang Islam. Bagi saya dua-dua penting. Jumpa orang bukan Islam, kita berdakwah dengan bukan Islam. Kita berjumpa dengan sesama Islam, kita dakwah dengan sesama Islam. Dua-dua penting. Tapi tujuan saya nak fokus dakwah kepada bukan Islam adalah kerana manhaj metodologi yang kita nak guna dakwah kepada bukan Islam, manhaj yang sama kita boleh guna bila berdakwah sesama Islam. Tetapi kalau kita belajar bagaimana kita nak berdakwah dengan orang Islam saja, belum tentu ia boleh digunakan bila nak berdakwah kepada yang bukan beragama Islam. So dengan lain perkataan, buy one free one. Contoh. So kita fokus pada pagi ini dakwah kepada bukan Islam. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, dakwah bil lisan. Dakwah dengan kata-kata.
Tapi bila kita berdakwah dengan kata-kata, tak semestinya kita kena ceramah, kita kena kuliah, kita kena tazkirah, kita kena forum, kita kena seminar, kita kena simposium. Tak semestinya. Bila kita kata dakwah bilisan, boleh je kita jumpa one to one, kita bersembang. Itu pun dah kira dakwah bilisan. Bila kita kata dakwah bilisan dengan bukan Islam, tak semestinya buka mulut ni kena cerita pasal Islam. Tak semestinya. Kita boleh sembang kosong aja. Itu pun dah kira berdakwah. Dengan syarat niat. Dengan syarat kita berniat kita nak berdakwah. Saya bagi contoh. Katakan contoh kita pergi ke klinik. Ni tengah tunggu giliran. Kan kena panggil nombor. Sebelah kita adalah orang bukan Islam yang duduk. Kita sembang aja. Uncle, tinggal dekat mana? Tadi datang sini ada jam ke? Sembang kosong aja. Tapi kalau dalam hati kita ada niat, ya Allah, jadikanlah aku bersembang dengan dia, jadikanlah aku berkata-kata dengan dia, menjadi dakwah aku kepada dia, insya-Allah itu jadi dakwah. Saya bagi contoh. Kalau kita senyum, dapat tak pahala dakwah? Bergantung kepada niat. Kalau kita senyum dekat isteri jiran, tujuannya salah, itu bukan dapat pahala, itu balak tu. Dia semuanya bergantung kepada niat. Macam kita tuan-tuan dan puan-puan, kita sebelum azan lagi dah sampai ke masjid tadi, tak makan tak minum lagi kan? Lepas ni sampai ke maghrib, azan maghrib, baru kita makan, kita minum. Dapat tak pahala puasa? Dia bergantung pada niat. Kalau kita niat puasa, dapatlah pahala puasa. Tapi kalau tak ada niat, dapat tak apa-apa? Dapat lapar dan dahaga. So tuan-tuan dan puan-puan, nak berdakwah ni dia niat. Kita duduk aja, kita sembang-sembang aja, itu pun dah kira insya-Allah. Dan kemudian daripada masa ke masa kita akan upgrade lagi. Lepas tu dekat klinik kita kata, oh datang sini ada sakit apa? Dia kata ada sakit apa-apa. Oh tak apa, saya doakan kepada Allah, semoga anda cepat sembuh, diberikan kesembuhan insya-Allah. Kita dah boleh masukkan elemen-elemen tentang Islam. Ini sebagai dakwah bilisan. Simple. Kita tak payah pergi yang complicated dulu. Yang kedua, dakwah bil katabah, melalui penulisan. Di zaman Nabi SAW, dakwah bilisan Nabi memang buatkan. Dakwah melalui penulisan ada tak? Nabi utus surat. Ada. Nabi utus surat kepada pembesar-pembesar lain. Tapi bukan Nabi yang tulis. Nabi ummi. Clear? Tapi Nabi ada mengutus surat-surat kepada pembesar-pembesar lain. Dakwah bil katabah. Kalau macam hari inilah, kalau hari ini bagi kita nak buat, okey, tak semestinya kita kena buat surat dan sebagainya. Hari ini kita ada media sosial. Ada Facebook tak? Ada WhatsApp? Ada Twitter? Ada Telegram? Ini sebagai contoh. Kita masukkan benda-benda yang boleh dijadikan sebagai dakwah kepada orang. Tak kira orang bukan Islam ataupun sesama Islam. Are we good? Boleh? Okey. Yang ketiga, dakwah bil mal. Dakwah dengan harta benda, dengan wang ringgit. Ada antara kita, Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dengan harta benda, dengan wang ringgit yang banyak. Kita boleh infak harta kita, kita boleh infak wang ringgit kita untuk tujuan berdakwah. Kita tahu ada NGO Islam yang berdakwah. Kita tahu ada individu-individu Islam yang berdakwah. Kita support mereka, memudahkan kerja-kerja mereka untuk berdakwah. Dan setiap kali mereka berdakwah, insya-Allah kita ada bahagian kita. Bila mereka berdakwah, mereka dapat pahala dan kita pun insya-Allah akan dapat pahala. Dan orang yang mereka sampaikan dakwah, katakan menerima dakwah tadi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Orang yang terima dakwah tadi, mereka pula beramal, mereka dapat ganjaran pahala. Dan orang yang menyampaikan dakwah tadi dapat ganjaran pahala, dan kita yang menyokong pun dapat ganjaran pahala. Dan kita pun dah mati dah, tapi benda ni masih lagi berterusan. Dan ini insya-Allah menjadi amal jariah kita yang berterusan, insya-Allah. Itu adalah dakwah bilman. Tetapi bagaimana pula kita ni nak cakap pun tak pandai, dalam WhatsApp nak tulis pun tak pandai, duit pun tak ada, harta pun tak ada. Macam mana? Boleh je. Dakwah bil khidmah, kerja sukarelawan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak NGO Islam kan? Setuju? Jadilah sukarelawan, jadilah aktivis dekat NGO ini. Lain NGO, lain pendekatan dia. Lain NGO, lain cara dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah mana NGO yang tuan-tuan rasa ini sesuai dengan saya. Rasa kita sesuai dengan NGO tadi, join. Lain NGO, lain cara, masing-masing ada peranan dia. Masing-masing ada tujuan dia, ada matlamat dia. Semuanya baik, insya-Allah. Selagi mana mereka melakukan kerja-kerja dakwah ini adalah menurut kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua NGO baik walaupun pendekatan berbeza-beza. Sebab makhluk kita pun berbeza-beza latar belakang mereka. So kita jadi volunteer, kita jadi aktivis, kita bantu, kita curahkan tenaga kita, masa kita, pengalaman kita, kemahiran kita dan sebagainya. Pendekatan dakwah yang lain adalah mukaran al-adyan ataupun perbandingan agama. Dan ini yang kita banyak lakukan dalam kuliah maghrib kita pada setiap Sabtu minggu ketiga. Perbandingan agama. Sekarang kita fokus dakwah kepada yang bukan beragama Islam. Antara pendekatan yang kita nak gunakan adalah mencari persamaan. Seperti mana disebut dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat nombor 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla nabuda illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab, ta'alu, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Kita cari persamaan. Contoh, kalau saya berdakwah dengan orang Kristian, maka saya akan mengkaji Bible dan ambil persamaan-persamaan yang ada berbanding dengan Islam Al-Quran, berbanding dengan Bible tadi. Kalau saya berdakwah dengan orang Hindu, saya akan cari persamaan antara Islam Al-Quran dengan kitab-kitab Hindu. Ini sebagai contoh, bagi contoh saja perbandingan agama. Okey? Serulah, katakan kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersama antara kami dan kamu, iaitu tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. So bila kita buat perbandingan agama, kita nak menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kena qualify dulu. Adakah semua agama sama? Tidak. Saya tak kata pun semua agama sama. Surah Al-Imran surah 3 ayat nombor 19. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran surah nombor 3 ayat nombor 85. Siapa-siapa yang memilih agama selain dari Islam tidak akan diredai oleh Allah. Saya tak kata ya semua agama sama, tapi ada persamaan dan ada perbezaan. Peringkat mula kita nak berdakwah, starting tu kita fokus kepada nilai-nilai persamaan supaya perbincangan kita harmoni, bukan kepada perbezaan tadi. Boleh faham ya? Clear? Ini saya bagi contoh. Kalau kita ambil contoh dalam Al-Quran, kita ambil contoh Suratul Ikhlas, surah nombor 112, ayat nombor 1 lah sebagai contoh. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tunggal, satu saja. Dalam bahasa Arab, kalau sebut satu disebut sebagai wahid. Tapi dalam ayat ini dalam Quran sebut ahad.
Ahad tak sama dengan satu. Sebab kalau sebut satu, selepas satu ialah dua. Satu, dua, tiga. Tapi bila sebut ahad, dia tak ada dua, tak ada tiga. Tapi nak sebut Allah satu boleh ke tak boleh? Boleh je. Allah wahidun, boleh. Tapi dalam ayat dia menyebut ahad. Okey, nampak tu ya? Sekarang kalau saya jumpa dengan orang Kristian, sebagai contoh Kristian, saya akan tanya dengan dia, apakah perintah yang paling utama dalam agama Kristian? Ada antara mereka biasanya tak dapat jawab, ada yang dapat jawab. Jawapannya dalam Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 28 and 29. Seorang lelaki bertanya dengan Jesus dalam Bible, apakah perintah yang paling utama dalam agama? Lalu Jesus menjawab balik, Syama Israelu, Adonai ilahaino, Adonai ihad. Jesus dulu bukan cakap bahasa Inggeris. Jesus dulu cakap bahasa Ibrani, Hebrew language, lebih tepat lagi Aramaic. Maksudnya ialah, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Perintah yang paling utama Jesus sebut adalah, dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Ayat yang sama ada dalam Bible, dalam Old Testament, Perjanjian Lama. Book of Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Oleh Moses, Nabi Musa alaihissalam, menyebut Syama Israelu Adonai ilahaino adna ihad. Serupa. Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Jesus sebut Adonai ihad. Moses sebut adna ihad. Dalam Quran sebut huwallahu ahad. Ihad, ihad, ahad. Arabic language, Aramaic language, Hebrew language, Arabic language. Masing-masing mengatakan Allah itu, God is ahad. That means one and only. Dia tak boleh dua, dia tak boleh tiga dan sebagainya, tak boleh. Are we good? Dan ada banyak lagi lah persamaan yang kita boleh cari. Saya bagi satu lagi. Dalam Book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5, Book of Deuteronomy chapter 5 verse number 7 to 9. There is no other God before me. Tak ada Tuhan lain melainkan aku. Dalam bahasa Arab bunyinya la ilaha illallah. You should not make any graven image from the sky above you, the earth beneath you, the water underneath the earth. Do not bow down to them, nor serve them. For I am your Lord, I am a jealous Lord. Dalam Bible kata, jangan kamu rupakan apa pun daripada langit ataupun daripada bumi maupun daripada air. Jangan kamu menyembah selain daripada aku. Akulah satu-satunya Tuhan kamu, Tuhan yang cemburu. Dalam Bible kata jangan syirik. Dan kita baru bincang tadi dalam Quran, dosa yang paling besar yang Allah tidak ampunkan adalah dosa syirik. So kita cari persamaan seperti itu, kita bagi dekat dia. Tapi cara kita nak berdakwah pun ada metodologi dia. Bukan dengan cara kita berdebat, tapi dengan cara harmoni. Kalau saya akan bagi tahu dia, when I read the Bible, I find it to be very interesting. Tertarik saya bila baca Bible. Dan dia sebagai, kalau orang Kristian, dia pun akan rasa macam seronok mendengar kita cakap interesting. Dia pun akan tanya why. Because I'm so surprised. The first time when I read the Bible, I was surprised to see there are similarities between the Bible and the Quran. Ada nilai-nilai persamaan. Dia pun rasa macam terkejut, hairan. Dia pun akan tanya, contohnya, kita bagilah ayat-ayat tadi. Dan cara kita bagi ayat bukan macam kita nak menghentam agama lain. Sebab setiap manusia ada perasaan, ada harga diri. Dan yang paling penting, sangat-sangat penting, jangan kita hina apa yang mereka sembah. Ada larangan dalam Al-Quran, dalam surah An'am, surah nombor 6 ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Are we good?
Okey, itu Kristian. Kita ambil contoh orang Hindu sebagai contoh. So bila berdakwah dengan orang Hindu, saya akan bandingkan Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab orang Hindu. Kitab orang Hindu ni ada banyak. Yang paling tua, yang paling sahih bagi mereka itu disebut sebagai Veda. Veda ni ada 4 jenis: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Dia ada kitab Upanishad, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukural, Tirumurul, banyak kitab-kitab dia. Ini kita ambil contoh je. Dalam Chandogya Upanishad, kanto nombor kita ambil kanto nombor 2. Okey, kita kanto nombor 6, sloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Evat Vitiam, bahasa Sanskrit. Artinya Tuhan itu satu, tidak ada nombor 2. Tuan-tuan dan puan-puan, serupa dengan ayat Quran yang mana tadi? Qul huwallahu ahad. Ahad artinya satu tanpa 2. Ataupun dalam Svetasvatara Upanishad. Okey, kan sloka nombor 6, mantra nombor 9 berbunyi na satakaci janita na chadipa. Tuhan tak ada ibu bapa atau mana-mana kuasa lebih besar darinya. Serupa dengan lam yalid wa lam yulad. Ataupun saya bagi satu lagi. Last. Satu doa yang cukup cantik dalam kitab Hindu. Dalam kitab Brahma Sutra of Hinduism yang berbunyi Ekam Braham Britya Naste Nina Naste Kinchan Bhagwan Ekihe Dusra Nahi He Nahi Nahi Jarabi Nahi, yang bermaksud Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain, tidak sama sekali tiada. Kalau kita terjemah dalam bahasa Arab bunyinya apa? La ilaha illallah. Nampak ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, cukuplah sebagai Kristian dengan Hindu. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak tahu lebih lanjut, insya-Allah boleh ikuti di Masjid At-Taqwa juga setiap hari Sabtu minggu ketiga kuliah maghrib. Kita baru je yang lepas tu kita baru bincang tentang agama Kristian. Yang akan datang ini insya-Allah saya akan berbincang tentang agama Hindu pula. Bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu sebagai contoh. Dan pada bulan yang depan, bulan Mac nanti insya-Allah, bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Cina, Buddhism, Taoism, Confucianism sebagai contoh. Insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, pendekatan yang kita boleh guna, manhaj yang kita boleh guna, metodologi yang kita boleh gunakan adalah membincangkan tentang Al-Quran dan sains moden. Mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran, dia mengatasi segala-galanya, subhanallah. Dan bila kita kata tentang Al-Quran dengan sains moden, tuan-tuan dan puan-puan jangan salah faham. Bukan kita mengagungkan sains moden, tidak. Tapi hari ini kalau kita lihat ramai non-Muslim, boleh katakan majoriti non-Muslim, antara yang jadi kayu ukur bagi mereka adalah sains moden. So kita nak tunjukkan apa yang kau pegang sebagai kayu ukur kau pada hari ini, sudah ada ayat-ayat dalam Al-Quran membicarakan tentang penemuan sains 1400 tahun yang lepas. Berarti Al-Quran lagi hebat. Dan Al-Quran bukan buku sains moden ya. Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT sebagai satu panduan bimbingan untuk semua manusia, tapi ada mengandungi ayat-ayat berkaitan dengan sains moden. Kalau menurut Dr. Zakir Naik sebagai contoh, dia kata lebih daripada 1000 ayat dalam Al-Quran ada kaitan dengan penemuan sains moden sebagai contoh. Ini saya bagi contoh je, pagi ini saya bagi contoh. Big Bang disebut dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Surah Yasin, surah 36 ayat nombor 40. Matahari berputar pada paksinya. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 33. Bumi kita adalah bulat, diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat nombor 5. Surah Luqman, surah 31 ayat nombor 9. Surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30. Gunung Ganang menstabilkan bumi kita. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 31. Gunung Ganang disebut sebagai pasak
sesat dalam Al-Quran. Surah Naba, surah 78, ayat 6 dan 7. Cap jari kita tak ada yang sama. Surah Qiyamah, surah 75, ayat 3 dan 4. Embriologi, janin dalam perut ibu, disebut dalam surah Mukminun, surah 23, ayat nombor 14. Dua lautan yang bertemu tetapi tidak boleh bercampur. Surah Ar-Rahman, surah 55, ayat 19 dan 20. Satu, kita boleh tambah. Bagaimana dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu ada menceritakan tentang penemuan-penemuan sains moden. Walaupun sebahagian daripada ayat-ayat Quran tadi tu, kalau kita lihat dari segi tafsirannya, bukan secara spesifik. Okey, dia samaran, boleh bermaksud begitu, tapi ada juga ayat-ayat yang spesifik. Tapi soalannya ialah, bagaimana Quran boleh menyebut penemuan-penemuan sains moden 1400 tahun yang lalu dan tak ada kesilapan dalam Al-Quran? Surah Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 82. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, tidakkah mereka memikirkan sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, nescaya kamu akan dapati ada banyak perselisihan di dalam Al-Quran. Dan subhanallah, dalam Al-Quran tak ada satu ayat pun yang ada perselisihan, ada percanggahan, ada kesilapan. Tak ada. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam internet, mereka tulis beratus-ratus contoh-contoh ayat Al-Quran yang salah, yang silap. Tapi semuanya ada jawapan-jawapan dia. Are we good? Clear? Okay, tuan-tuan dan perempuan. Oh, masa Nabi dah tinggal 5 minit. Saya sebenarnya baru nak mula. No, serius. Saya baru nak cerita tentang interfaith dialog. Dialog antara agama. Biasa dengar tak dialog antara agama? Okey, kalau dialog antara Islam dengan Kristian, siapa yang mula-mula buat dulu? Siapa nama dia? Dah meninggal dunia dah. Siapa nama dia? Bukan Ahmad Didat. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Betul kan? Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 59 dan seterusnya. Kalau kita lihat asbabun nuzul turun ayat Quran tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog, berbahas dengan 60 padri-padri Kristian, termasuk the Archbishop of Najran. Dulu saya pun ingat Ahmad Didat lah yang mula-mula berdebat semua. Saya pun ingat macam tu. Rupa-rupanya tak ada. Yang buat perbandingan agama kan, Nabi-Nabi dulu pun dah buat perbandingan agama. Kalau kita lihat dalam surah Toha, surah 20 ayat 51 hingga 71, Nabi Ibrahim AS pun buat perbandingan agama kan. Dan kita cerita tadi itu bukan benda baru. Sekarang ni dialog antara agama, interfaith dialog. Tetapi interfaith dialog ni pun ada macam-macam jenis. Macam kami di Unity, Global Unity Network, kami banyak melakukan kerja-kerja dialog. Malah kami akan jemput wakil-wakil daripada agama lain datang ke Unity, cerita pasal Kristian pada kami, cerita pasal agama Hindu kepada kami. Kita panggil orang Buddhis, cerita pasal agama Buddha kepada kami. Dan kemudian mereka akan jemput kami untuk cerita tentang Islam dalam gereja, dalam kuil, dalam tokoh. Kita banyak buat dialog. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dialog ni dalam Malaysia, kita tengok dekat negara luar dan sebagainya, ada macam-macam jenis dialog. Ada antara dialog yang keras. Itu lebih kepada debat. So antara dialog ni, kalau yang anjurkan ni orang Islam, dalam dialog tu awal-awal dah kata Islam betul, yang lain semua salah. Ataupun kalau dianjurkan oleh orang Kristian, yang keras lah, keras. Kristian tu betul, yang lain semua salah. Ada antara dialognya ekstrim yang satu lagi. Semua agama sama aja. Semua agama sama aja. Kita jangan cerita agama kita lebih baik daripada agama lain. Kita kena cakap semua agama sama. Kalau dekat Unity, kami ambil jalan tengah-tengah. Kami tidak tegas, kami tidak keras, tetapi kami tegas. Boleh faham ke? Kami tidak kasar, tetapi kami tegas.
Bagi kami sebagai orang Islam, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Itu bagi kami sebagai orang Islam. Tapi bila kita pergi ke dialog, kita hormat satu sama lain. Tetapi kita dekat tengah-tengah kena letak satu benda yang semua boleh setuju. Boleh faham maksud saya tak? Kalau kita letak dekat tengah-tengah tu, Islam agama yang benar, agak-agak penganut agama lain setuju tak? Tak setuju. Contoh kalau dekat Eropah, kalau dia letak tengah-tengah tu, Kristian aja agama betul. Kita sebagai orang Islam terima tak? Kita tak terima. So dia dekat tengah-tengah tu, kita kena letak satu nilai yang semua setuju. Maka pendekatan kami di Unity, apa yang kami letakkan dekat tengah-tengah adalah the truth, kebenaran. As a Muslim, kita ada masalah tak kalau kita letak kebenaran? Ada masalah? Tak ada. Sebab bagi kita orang Islam, agama yang hak, betul tak? Setuju? Surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 256, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sebab yang hak tak sama dengan batil. Setuju? So kami akan letak the truth dekat tengah-tengah, dan bila penganut-penganut agama lain datang pun, mereka semua boleh setuju mencari kebenaran. Daripada situ kita akan buat perbincangan. Tapi kita tegas dengan prinsip Islam. Dan subhanallah, banyak mesej-mesej Islam dapat disampaikan. Dan contohnya lah tuan-tuan dan puan-puan, ada antara penganut-penganut agama lain, bila dah dialog beberapa tahun dengan kami, lepas tu bila kami dengar dia cerita tentang agama dia, kalau tutup mata, buka telinga je, kita akan rasa dia cakap bahasa agama Islam. Boleh faham ke? Dan dialog ni pun ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang mana kita buat dialog terbuka untuk orang awam dan sebagainya, tidak ada debat dalam tu. Masing-masing cerita tentang agama dia. Dan kita akan buka sesi soal jawab di mana penonton boleh tanya apa-apa soalan. Tapi pada waktu yang sama kita juga ada sesi tertutup. Tapi sesi tertutup ini yang kalau ada berlaku perbahasan, kalau ada berlaku perdebatan, itu pun dengan adab. Kalau ada berlaku perdebatan atau perbahasan, kita buat cara tertutup. Ataupun nak bincangkan isu yang sedang berlaku, kita buat secara tertutup supaya yang datang tu orang-orang yang memang itulah bidang dia, insya-Allah. Baiklah, saya rasa setakat ini saja. Sebab kalau kita lihatkan uruf dalam kuliah subuh ni, dia biasa habis pukul 7.30 kan? Betul? Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah menghormati masa. Jadi saya tutup dekat sini saja tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ini saja. Walaupun kalau nak bincang ni ada banyak lagi kita boleh bincang, tetapi tak apa. Mungkin saya boleh ulang tajuk ini dalam siri rancangan dakwah yang kita buat setiap Sabtu minggu ketiga selepas maghrib, ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Unity memang ada menganjurkan kursus-kursus dakwah bagi siapa-siapa yang berminat nak belajar dakwah, ataupun mungkin ada anak sebagai contoh atau cucu, nak melatih mereka dalam perbandingan agama, nak latih mereka berdakwah dengan non-Muslim dengan pelbagai pendekatan, metodologi dan sebagainya. Boleh hubungi kami. Saya bagi nombor telefon, boleh? Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan nak ambil nombor telefon, bolehlah on handphone dan sebagainya. Saya bagi nombor telefon contact person yang terlibat dengan program-program di Unity, koordinator program. Okey, saya bagi nombor dulu, ya. Okey, nombornya ialah 0182290688. Saya ulang sekali lagi. 0182290688. Nama Puan Aisyah Azra. Letak Puan Aisyah aja. Program koordinator untuk Unity. Dan kami di Unity sekarang ni dah hujung-hujung buat renovation. Dah hujung, dah dekat-dekat nak siap dah.
Siap aja renovation ni, insya-Allah kita akan start balik kursus-kursus, kelas-kelas dakwah dan sebagainya. Kebanyakan kelas-kelas yang kami buat ni percuma, kebanyakannya. Tapi kalau macam kursus yang ni, yang kita sebut ni sebagai FBI, dia selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Tak ada penginapan lah, tapi termasuklah makan minum semua. Kita biasakan kenakan bayaran RM100 je seorang. Kalau pelajar RM50. Bagi yang ada masalah kewangan tak mampu, bagi tahu je, kami carikan sponsor. Dan kami juga ada kursus CIA. Biasanya kita buat 4 hari 3 malam di hotel. Ini siap dengan penginapan, tidur di hotel 4 hari 3 malam, dengan makan, minum, dengan dewan, semua sekali komplit. Berapa yuran dia? Free. Sebab kalau kenakan yuran, at least kena RM1,000 lah contohnya. Tak semua mampu nak bayar. Dan orang yang biasanya yang semangat berdakwah, biasanya tak ada duit. Dan orang yang banyak duit, biasa tak ada masa nak turun padang untuk berdakwah. So kita carikan sponsor, orang yang ada duit tu sponsor orang yang nak berdakwah untuk hadir kursus, insya-Allah. So it's a win-win situation. Adalah program KGB, program Mossad, program CID, program praktikal kita UFO dan sebagainya. Lain kali. Okey, setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Semua yang baik datang daripada Allah SWT. Dan saya sebagai manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas kesilapan kesalahan saya. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maafkan saya ya, andai saya silap atau menyinggung perasaan siapa-siapa. Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah pada Sabtu minggu ketiga bulan Februari ini. Okey, saya ucapkan terima kasih atas jemputan pada pagi ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.